sejahtera. Untuk video kali ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang rawatan kanser yang kita boleh dapat di hospital. Tapi saya hanya boleh menceritakan tentang rawatan konvensional sahaja ya. Jadi secara umumnya, rawatan kepada kanser itu bergantung kepada jenis kanser yang pesakit itu dapat. Setengah kanser adalah lebih sensitif pada modaliti-modaliti tertentu, contohnya leukemia dan limfoma kepada kemoterapi. Setengah kanser tidak dapat dirawat dengan kemoterapi atau radioterapi saja. Malah setengah kanser rawatan yang terbaik datangnya daripada pembedahan. Jadi mari kita lihat beberapa rawatan konvensional yang kita ada. Yang pertama sekali ialah pembedahan. Memang kita sedia maklum, kanser seperti breast cancer, bowel cancer, rawatan terbaik ialah dengan mengeluarkan kanser itu secara terus. Pembedahan untuk mengeluarkan kanser, terutamanya pada stage yang awal, adalah sesuatu yang boleh memberi curative treatment kepada pesakit tersebut. Maknanya pembedahan saja, kita tidak perlu buat apa-apa selepas itu, tidak perlu kemoterapi ataupun tidak perlu mengambil ubat lain. Tapi sekiranya kanser kita hanya dapat dikesan pada peringkat yang agak lanjut, mungkin kita tidak dapat menggunakan pembedahan sebagai modaliti utama kita. Maka kita terpaksa juga melihat kepada pilihan-pilihan lain. Pilihan kedua yang popular ialah kemoterapi. Memang terutamanya kanser darah, kemoterapi adalah pilihan terbaik kerana rawatannya itu dapat memasuki badan dan juga merawat sepenuhnya. Sebab kanser yang pada darah selalunya ada di seluruh badan kita. Kalau kita buat pembedahan, hanya dapat merawat kawasan-kawasan khusus saja. Begitu juga dengan modaliti lain. Tetapi kemoterapi, sekiranya disuntik dalam badan kita, dia akan bergerak ke seluruh badan. Ya, jadi selalunya kanser darah dan kanser-kanser lain, kemoterapi adalah pilihan nombor satu. Seterusnya, setengah kanser yang awal ataupun hanya melibatkan kawasan yang kecil boleh dirawat dengan radioterapi, terutamanya kanser kulit yang tidak begitu serius. Ini adalah salah satu rawatan yang patut kita beri. Begitu juga dengan stage 1 ya. Setengah-setengah limfoma boleh dirawat hanya dengan radioterapi sahaja. Kadang-kadang kita gunakan radioterapi ini untuk rawatan untuk mengurangkan gejala pada pesakit tersebut. Contohnya, kerana dia ada kanser pada tulang, diberi radioterapi pada tulang tersebut, maka kesan sakit pada tulang itu akan berkurangan dengan serta-merta. Jadi, radioterapi adalah juga pilihan dalam merawat kanser. Seterusnya, kita dapat merawat kanser dengan menggunakan manipulasi hormon. Setengah kanser seperti kanser prostat, kita dapat menggunakan ubat yang memanipulasikan tahap hormon testosteron kita untuk mengurangkan perkembangan penyakit tersebut. Begitu juga dengan mengurangkan estrogen kepada setengah breast cancer ya, selepas diberikan radioterapi atau kemoterapi untuk memastikan yang penyakit itu tidak datang semula. Memang ada rawatan seperti tamoxifen yang boleh mengurangkan kemungkinan untuk penyakit itu datang semula. Tetapi dalam kebelakangan ini ada berbagai cara lain untuk merawat kanser yang lebih canggih. Semuanya kebanyakannya tergolong dalam apa yang kita katakan sebagai cellular therapy. Salah satu rawatan yang paling penting untuk pesakit limfoma dan leukemia adalah pembinaan sumsum tulang. Ini adalah salah satu cara merawat menggunakan cellular therapy. Kita akan bincangkan ini secara lanjut dalam video-video akan datang kerana ini adalah satu topik yang sangat penting. Cara lain untuk merawat kanser ialah dengan menggunakan targeted therapy. Jadi antara ejen targeted therapy yang kita ada ialah monoclonal antibody, iaitu di mana kita dapat melihat sel kanser yang mempunyai beberapa sel yang di atasnya pada permukaannya yang kita boleh gunakan untuk menghantar antibody untuk membunuhnya. Jadi ini monoclonal antibody memang adalah telah digunakan pakai lebih 20 tahun.
Antara ubatnya ialah rituximab. Sekiranya kalau kita dapat kenal pasti cara kanser itu membiak, kita juga dapat menamatkan riwayat kanser itu dengan terus pergi kepada sel-sel pembiakannya. Ini kita panggil checkpoint inhibitor. Dia selalunya dalam bentuk tablet, dan kalau kita ambil ubat ini, maka pergerakan sel-sel kanser itu akan terbantut. Tetapi tidak semua jenis kanser dapat dirawat dengan cara ini, tetapi saya yakin pada masa akan datang banyak lagi kanser akan dikenal pasti bagaimana cara dia membiak. Dan kalau kita dapat kenal pasti sel mana yang menolong pembiakannya, maka dengan menggunakan teknik checkpoint therapy ini, checkpoint inhibitor ini, kita dapat memastikan kanser itu dapat dikekang. Seterusnya, terdapat beberapa kemajuan kebelakangan ini dengan memanipulasikan sel immunization kita sendiri. Salah satu sel penting dalam badan kita untuk memastikan kita dapat melawan jangkitan kuman ialah T-cell. Jadi kita dapat manipulasi T-cell kita bukan saja untuk menentang jangkitan kuman, tetapi untuk menentang sel kanser. Teknologi ini telah dibangunkan dalam masa 5 hingga 10 tahun kebelakangan ini, dan setakat ini keputusan daripada trial yang diadakan agak memberansangkan, tetapi kosnya masih lagi mahal. Begitu juga dengan teknik-teknik lain seperti CAR T-cell therapy. Dan sekiranya anda mahu apa-apa maklumat lanjut tentang teknologi terbaru ini, anda boleh bincang dengan doktor ataupun onkologis anda. Tetapi apa yang saya ingin sarankan di sini, teknologi-teknologi baru ini ada yang masih lagi dalam kajian. Dia masih lagi bukan untuk penggunaan umum dan kosnya kadang-kadang amat tinggi. Jadi, sekiranya anda perlukan maklumat lanjut, sila layari website saya ataupun berhubung dengan saya terus melalui Facebook. Sekian, terima kasih.